Selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kita akan membentangkan topik 7 iaitu budaya dan perubahan organisasi. Dalam kumpulan kita adalah 5 ahli. Pertama ialah saya, Eng Jia Chen, nombor metrik 03 di AT20F2003. Kedua ialah Amira, nombor metrik 03 di AT20F2009. Ketiga ialah Nur Kartini, nombor metrik 03 di AT20F2012. Keempat ialah Irfan Narisa, nombor metrik 03 di AT20F2006. Kelima ialah Muhammad Nur Iman, nombor metrik 03 di AT20F2053. Sekarang saya akan berkongsi latar belakang syarikat Apple. Apple telah diasaskan sebagai syarikat komputer Apple pada tahun 1976 1 April oleh Steve Jobs, Steve Wozniak dan Ronald Wayne untuk membangunkan dan menjual komputer peribadi Apple I. Wozniak. Ia telah diberi badankan oleh Jobs dan Wozniak sebagai Apple Computer pada tahun 1977 dan komputer seterusnya syarikat Apple II menjadi menjual terbaik. Visi Apple ialah Apple di setiap meja. Misi Apple ialah Apple mencetuskan revolusi komputer peribadi pada tahun 1970 dengan Apple II dan mencapai semula komputer peribadi pada tahun 1980 dengan Macintosh. Apple komitmen untuk membawa pengalaman perkomputeran peribadi terbaik kepada pelajar, pendidik, profesional kredit dan pengguna di seluruh dunia melalui penawaran perisian perkakasan dan internet. Seterusnya, saya akan menceritakan fungsi budaya organisasi Apple. Yang pertama, mereka sentiasa menumpukan kepada inovasi, yang mana mereka percaya pada yang mudah, bukan yang kompleks. Seterusnya, percaya bahawa mereka perlu memiliki dan mengawal teknologi utama di sebalik produk yang mereka buat atau hasilkan dan hanya mengambil bahagian dalam pasaran di mana boleh membuat sumbangan yang besar. Yang ketiga, mereka percaya untuk mengatakan tidak kepada projek beribu-ribu supaya benar-benar dapat memberi tumpuan kepada beberapa projek yang benar-benar penting dan bermakna kepada organisasi tersebut. Yang keempat, mereka percaya pada kerjasama mendalam dalam kumpulan yang membolehkan mereka membuat inovasi dengan cara yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Dan yang terakhir, mereka tidak puas hati dengan apa-apa yang kurang daripada kecemerlangan dalam setiap kumpulan dalam syarikat. Dan mereka mempunyai kejujuran diri untuk mengakui apabila mereka salah dan mereka mempunyai keberanian untuk berubah supaya dapat membuat kerja itu dengan lebih baik. Nama saya Ifan Narisha binti Muhammad Rufai, nombor metrik 03 di AT20F2006. Saya akan membentangkan bagaimana syarikat Apple menekankan budaya organisasi. Pertama sekali, dalam proses pemilihan, syarikat Apple menyediakan permohonan secara dalam talian ataupun secara manual untuk memastikan individu atau pekerja yang memohon jawatan tersebut menepati syarat-syarat tertentu. Permohonan yang disediakan akan meminta maklumat seperti latar belakang individu, akademik, kelulusan dan sebagainya, termasuklah kemahiran yang ada di dalam diri individu tersebut. Permohonan ini untuk memastikan individu yang memohon jawatan di syarikat Apple menepati syarat-syarat yang ditetapkan dengan budaya organisasi. Selepas permohonan itu diterima dan bagi yang layak akan mendapat temuduga. Dan individu yang mendapat temuduga perlu menghadiri mengikut masa yang ditetapkan. Syarikat Apple akan melihat bagaimana cara individu itu datang ke temuduga dengan pemakaian, percakapan dan persediaan untuk temuduga tersebut.
Selepas terduga itu, mereka melepasi syarikat Apple menyediakan satu lagi ujian penilaian di mana untuk menguji kemahiran dan bagaimana mereka mengatasi masalah yang dihadapi mengikut situasi tersebut. Syarikat Apple akan melihat bagaimana individu tersebut mengawal situasi itu dengan budaya organisasi mengikut tahap-tahap yang telah ditetapkan. Okey, dalam proses sosialisasi, pihak Apple menyediakan pembelajaran kepada pekerja baru sebelum menyertai organisasi. Pembelajaran ini meliputi kedua-dua aspek yang diperlukan. Pembelajaran ini untuk memastikan pekerja bersedia untuk menghadapi keadaan yang sebenar. Pekerja akan melihat bagaimana organisasi Apple menghadapi kemungkinan ataupun situasi yang memerlukan kemahiran yang diperlukan dalam organisasi tersebut. Dengan budaya Apple akan memastikan setiap pekerja sentiasa akan menyelesaikan masalah tersebut dengan pantas dan berkesan dalam masalah-masalah yang lain. Kemahiran-kemahiran tersebut akan dimanfaatkan oleh syarikat supaya individu itu terdapat kepuasan kerana kemahirannya digunakan dalam syarikat. Pihak Apple akan mendapatlah maklumat sebenar tentang persepsi yang diperoleh. Seterusnya adalah pengurusan atasan di mana pihak Apple akan menetapkan norma-norma dalam organisasi dengan memberi penerangan tentang matlamat yang dicapai. Pekerja-pekerja akan menggunakan kemahiran yang ada untuk memastikan matlamat yang ditetapkan tercapai mengikut masa yang ditetapkan. Penerangan tersebut dapat memberi pendedahan tentang organisasi seperti budaya yang ditetapkan di mana budaya syarikat Apple itu sendiri memastikan rekaan-rekaan iPhone pelbagai lagi dapat mempunyai kualiti yang tinggi. Dan pengurusan atasan syarikat Apple juga memberi penghargaan bagi idea yang dipilih oleh syarikat seperti rekaan baru kepada pekerja-pekerja yang telah membekalkan idea yang sangat-sangat diperlukan oleh syarikat. Dan pihak atasan seperti syarikat Apple juga memberi pengiktirafan terhadap rekaan pekerja tersebut. Kaedah yang digunakan dalam budaya organisasi syarikat Apple, pertama sekali cerita, syarikat Apple akan mendedahkan latar belakang dan kejayaan yang dicapai kepada pekerja baru. Sebelum pekerja baru memulakan pekerjaan mereka akan didedahkan terlebih dahulu mengenai latar belakang ataupun matlamat yang akan dicapai oleh syarikat. Bukan itu sahaja, sejarah syarikat melalui pembacaan majalah oleh pekerja itu sendiri dan pekerja tersebut boleh melihat sijil-sijil yang diperoleh daripada rekaan yang menarik seperti iPhone yang digunakan sehingga masa kini. Rekaan-rekaan tersebut dapat memberikan satu motivasi kepada pekerja baru supaya dapat memberikan lebih lagi idea yang menarik supaya syarikat Apple dapat berjaya pada masa akan datang. Yang kedua adalah secara ritual ataupun upacara di mana syarikat Apple akan mengadakan majlis untuk meraihkan kejayaan pekerja di atas rekaan yang telah diberikan menjadi satu panduan oleh syarikat Apple untuk menyediakan satu rekaan yang baru. Majlis tersebut dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada pekerja. Bukan itu saja, majlis tersebut telah pun menjadi satu rutin kepada syarikat Apple disebabkan rekaan-rekaan yang sentiasa baharu menyebabkan syarikat Apple sentiasa melakukan majlis-majlis tertentu untuk meraihkan pekerja mereka sendiri. Okay, yang seterusnya adalah melalui simbol di mana syarikat Apple juga mempunyai logo, mempunyai visi, misi dan slogan di mana logo syarikat Apple juga dikenali ramai. Salah satunya adalah slogan iaitu berfikir berbeza di mana syarikat Apple ini mengamalkan supaya setiap pekerja itu mempunyai fikiran yang berbeza. Bukan fikiran tetapi pemikiran yang kreatif menyebabkan pelbagai rekaan yang lebih inovatif dapat diberikan untuk syarikat
untuk memajukan lagi nama syarikat Apple menggunakan idea-idea yang diberikan oleh staf-staf yang berkemahiran. Bukan itu saja, syarikat Apple juga mempunyai logo yang dikenali ramai dan melambangkan bagaimana syarikat menjayakan nama dengan rekaan yang hebat dan berbeza dari pasaran luar. Dan terakhir sekali iaitu bahasa, di mana syarikat Apple juga menitik beratkan bahasa yang digunakan supaya dapat memudahkan setiap staf bekerja, berkomunikasi dengan selesa dan dapat meningkatkan komitmen staf kepada organisasi. Syarikat Apple juga mengamalkan bahasa yang selesa dan telah pun menjadi budaya dalam organisasi tersebut. Di sini kita dapat menitik beratkan di mana budaya sangat penting dalam sebuah organisasi supaya dapat meningkatkan lagi produktiviti dan dapat menaikkan nama syarikat Apple lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmira Akila binti Mazdi dan nombor matrik saya adalah 03 DAT 20F2009 dan hari ini saya akan membentangkan mengenai perubahan Apple dalam organisasi. Steve Jobs ni ialah merupakan seorang investor dan juga inspirator di dalam syarikat Apple yang mana dia boleh mengubah budaya organisasi dan juga dia dah menjadi supaya menjadi lebih baik dan juga dia bawa kejayaan dalam syarikat Apple. Steve Jobs ni dia menciptakan produk-produk yang sangat inovatif yang mana kewujudan ciptaan dia boleh mengubah dunia. Dan juga Steve Jobs ni dia menghidupkan semula Apple dan sebab sebelum ni Apple ni dia ada sedikit kemunduran dalam syarikat dia. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai tekanan kepada perubahan Apple yang mana dalam bentuk teknologi. Pada tahun 1997, Steve Jobs dia kembali kepada Apple untuk dia mengawasi penciptaan digital inovatif iaitu iPod, iPhone dan juga iPad. Dan seterusnya dia peranti ni ataupun iPod, iPhone dan juga iPad ni dia boleh mengubah bukan sahaja kategori produk macam pemain muzik dan juga telefon bimbit, tapi dia juga boleh mengubah industri secara keseluruhan macam muzik dan komunikasi mudah alih. Seterusnya dalam bidang ekonomi yang mana Steve Jobs ni ataupun orang gelar dia sebagai Jobs, dia bukan sahaja nak mencipta dan menginovasi produk tapi dia juga nak mengait keuntungan dalam syarikat Apple. Dan Steve Jobs ni juga dia faham macam mana pasaran sekarang ni dan dia dapat meramalkan perniagaan dia waktu masa hadapan. Selepas itu kalau kita mengikut trend sosial, Apple ni dia buat peranti elektronik yang mana dia boleh menyambung kepada kesemuanya yang menimbulkan pelbagai generasi iPod dan juga dia menciptakan perkhidmatan dalam talian yang mana ia dipanggil iTunes Music Store yang mana dia menyediakan kandungan iPod. iPod ni dia macam untuk kita simpan lagu-lagu kita pada masa dulu lah. Sekarang ni kita simpan dalam phone je. Dulu dia ada macam satu peranti tu, satu alat tu yang mana dipanggil iPod dan dia boleh simpan muzik dan kita boleh dengar lah daripada iPod tu. Pemain audio muda alih bernama iPod pada tahun 2001, dia mempunyai reka bentuk yang anggun dan bersinar yang mana iPod ni dia sebagai ikon dalam sejarah muzik digital dan dia menjadikan pemasaran yang sangat baik. iPod ni dia kecil je dulu. Tapi sekarang ni dah tak banyak kot ataupun macam dah tak ada dah iPod ni. Macam tu. Seterusnya dalam segi persaingan, Jobs ni dia
berjaya menciptakan iPhone, yang mana iPhone ni dia sangat berbeza daripada telefon bimbit yang lain. Dan dia menjadikan produk iPhone Apple ni dia popular dan juga mempunyai pengaruh kuat, yang sangat kuat terhadap kejayaan Apple sampai ke hari ni. Dan dan gambar di sini ialah gambar untuk iPhone pada masa sekarang lah, yang iPhone yang terkini iaitu iPhone 12 dan juga iPhone 13. Okey, yang terakhir ialah tenaga pekerja dan juga sumber manusia, yang mana Steve Jobs ni dia seorang pemimpin yang suka sangat paksa dan dalam perubahan dan juga gaya kepimpinan yang sangat keras untuk kesempurnaan buat produk Apple ni. Lepas tu campur tangan Steve Jobs ni dia detail sangat dalam hal-hal yang kecil, macam detail-detail dalam buat iPhone, buat iPod, buat iPad apa semua tu. Dia buat rakan kerja dia marah dan juga geram. So dia lepas tu dia selalu sangat mengkritik dan juga menghina, tapi disebabkan dia kritik dan dia hina ni lah para pekerja dia dan juga rakan-rakan kerja dia setia dengan dia. Dia macam sukalah cara dikritik apa semua tu, walaupun geram marah apa semua tu, tapi dia still okay lah, macam tu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nadiman Biarul Majid, ambil metrik 03.20F2053, akan membentangkan tentang perubahan dalam Apple adalah pembangunan sumber manusia. Selepas Steve Jobs mengambil alih Apple, matlamat utama Apple adalah untuk mereka bentuk, membangunkan dan membawa ke pasaran produk yang lebih baik. Apple memberi penekanan terhadap produk yang lebih baik berbanding pesaing untuk memastikan Apple mampu berdaya saing dalam jangka masa yang panjang. Apple turut menggunakan fungsi sumber manusia untuk membangun pembangunan organisasi. Steve Jobs juga membuat perubahan dalam budaya organisasi dengan menyelaraskan budaya dan strategi. Steve Jobs mencipta budaya di mana kaki tangan digalakkan untuk meningkatkan hasil kerja sebagai faedah untuk mengejar kecemerlangan dalam usaha mereka. Dalam aspek perancangan juga, produk yang dihasilkan haruslah mempunyai keunikan tersendiri dan berbeza daripada pesaing Apple. Penstafan juga adalah salah satu peranan fungsi sumber manusia dalam menjayakan proses pelaksanaan perubahan dalam Apple. Steve Jobs menegaskan bahawa kepintaran adalah menjadi asas keutamaan. Merekrut pekerja yang sangat meminati Apple adalah lebih penting kerana pekerja mempunyai rasa minat yang mendalam terhadap Apple, dan mereka akan melakukan apa yang terbaik untuk Apple. Seterusnya, cara untuk mengatasi penentangan terhadap perubahan bagi syarikat Apple. Dari segi komunikasi, memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan dan akibat untuk melakukan perubahan kepada semua pihak. Seterusnya, melakukan perundingan dengan cara lain yang Apple gunakan adalah dengan melakukan perundingan terhadap pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini boleh dilakukan jika yang menentang mempunyai kuasa dalam organisasi. Dan akhir sekali ialah dengan cara paksaan. Contohnya dengan memberi ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang perubahan. Sekarang saya akan berkongsi kaedah menghantar budaya organisasi kepada pekerja. Perubahan yang dilakukan apabila menurut model Medadaya Levin, tahap pertama yang dilakukan adalah tahap tidak membeku, iaitu unfreezing. Unfreezing adalah tahap awal di mana keadaan orang karyawan akan menjadi siap sedia memperoleh atau mempelajari sesuatu yang baru. Tahap pertama ini sering disebut sebagai tahap persiapan dari baik secara individu mampu tim kerja.
Sebelum suatu perubahan dilaku, Steve Jobs merupakan seorang pemimpin yang suka memasukkan perubahan dengan gaya pemimpinan yang sangat keras demi sempurna produk-produk Apple. Campur tangan Jobs yang sangat detail pada had yang sebelah sering membuat para rakan kerajaannya kesan dan marah. Tahap perubahan kedua adalah dengan melakukan perubahan atau fix peralihan. Tahap ini terjadi ketika orang mulai melakukan cabaran dengan perilaku baru atau masa transisinya. Sikap pemimpin yang Jobs olehnya yaitu dengan membuat produk-produk Apple yang sempurna dari berbagai segi dan sedetail mungkin demi menarik perhatian para konsumennya dunia. Tahap terakhir adalah tahap pembekuan semula dan pembekuan. Tahap ini adalah tentang membangun stability kembali setelah perubahan dibuat, yang berarti perubahan yang dilakukan berhasil membawa kembali organisasi pada titik keseimbangan yang baru dan Apple membuktikannya dengan keberhasilan Jobs dalam pemimpin perubahan tersebut terbukti dari kesuksesan yang perubahan Apple telah raih saat ini.